Korang dah okey, saya yang belum okey lagi. Masalah tu. Okey. So tajuk malam ni saya sepatutnya tak nak bincang tajuk ni, tapi disebabkan kita testimoni, ada juga beberapa testimoni yang berkaitan dengan tajuk ni. Jadi terpaksalah saya beritahu, terpaksalah saya study sikit, terpaksalah saya study lah yang orang dah buat research dengan doktor-doktor apa, pakar-pakar apa semua. Jadi yang saya beritahu ni yang daripada pakar-pakar lah. Cuma saya sharing, saya ambil dia punya info saja dan saya kongsi. Jadi ending sekali masalahnya insya-Allah kita boleh bantulah yang orang ada masalah, iaitu masalahnya ialah kenapa suka hamil, kenapa susah sangat nak hamil, disebabkan apa, ada 6 punca utama dan ada penyebab dia kenapa jadi demikian. Jadi kadang-kadang yang pertama senang hamil tapi yang kedua susah kan, ada sebab dia. Okey, so malam ni saya akan cerita sikit lah berkenaan masalah yang suka hamil ni. Tapi ada juga yang orang yang kata yang senang hamil kan, yang senang dapat zuriat, dia terpaksa pula kena jarakkan masa kan. So kalau yang orang yang suka ni, yang untuk dapat anak kedua ni, kalau di US kan, ada kajian di US yang dibuat oleh Institut Ellen Guttmacher ni apa di US, dicadangkan ibu bapa di sana supaya jarak anak pertama dengan anak yang kedua ni ialah 30 bulan. Lama tu, 2 tahun setengah. Jadi kena jarak 2 tahun setengah kalau orang yang senang hamil lah. So ada juga yang kajian daripada US juga, Journal of the American Medical Association, jarak masa hamil kurang daripada 18 bulan akan menyebabkan anak tu lahir pramatang ataupun kurang berat badan lah. Jadi tu di kajian yang di US lah kan. Jadi kalau sebabnya ibu bapa yang hamil perlu masa untuk rehat lah, untuk daripada stres kan, daripada kekurangan makanan, rehat dan tidur semasa kehamilan. Jadi dia perlukan rehat yang secukupnya. Kadang-kadang waktu rehat dia punya stres dia tak cukup. Jadi sebab itulah menjadi macam pramatang apa semua. So kena jarakkan sikit. Tapi bukan masalah tu yang nak dibincangkan sekarang. Sekarang saya nak share tentang masalah kenapa punca suka hamil. So saya akan start dengan masalah PCOS dulu. PCOS. Nanti saya explain apa itu PCOS. Kat dunia ni dia ada, line clear tak ni? Risau lah line tak clear ni, tak dengar. Dekat dunia ni dia ada lebih kurang 7 juta wanita dalam dunia ni, 7 juta wanita yang ada masalah kesuburan lah, masalah dipanggil sindrom ovary polycystic, iaitu PCOS. Apa itu sindrom ovary polycystic? Dekat dunianya ada 7 juta wanita yang ada mengalami masalah kesuburan. Jadi PCOS ni dia akan memberi kesan kepada kitaran haid. Kadang-kadang haid dia tak normal datang, lepas tu kesuburan dia kurang subur, lepas tu dari rupa fizikal seseorang wanita yang menghadapi juga boleh berubah. Jadi itu PCOS. Ia merupakan gangguan hormon yang mana perkembangan pengovalan tidak berlaku atau tiada pengovalan yang tetap pada setiap bulan. Jadi dia punya proses pengovalan tu terganggu. Dia kalau ikutkan ovary yang normal, dia ada beberapa sahaja folikel. Dalam ovary dia ada folikel. Yang normal dia ada folikel dalam ovary, dalam kilang telur tu dia ada beberapa folikel. Tapi kalau yang ada masalah ni, folikel dia berlebihan. Folikel ni macam telur lah, macam telur kan, oval tu. Jadi dia berlebihan tu yang menyebabkan masalah. Jadi yang normal dia ada kiri dan kanan lah, kalau kita kilang telur tu kan, ovary tu. Macam yang saya beritahu, ovary yang ada masalah PCOS ni, dalam dia punya kilang telur tu dia ada banyak folikel lebih daripada biasa.
Bila dalam kilang telur tu folikel tu lebih daripada biasa, iaitu yang boleh menyebabkan masalah sebab bila dah penuh dia akan melekat dekat dinding-dinding ovari tu kan. Jadi bila dah penuh dia dipanggil apa dia cakap tadi doktor, dia cakap rantaian mutiara. Rantaian mutiara. Bila dalam ovari tu dia penuh folikel, dia akan menempel di dinding-dinding ovari. Sepatutnya folikel ni dia cukup tempoh dia akan boleh membesar. Masalahnya bila terlampau banyak kan, dia tak sepatutnya banyak, jadi dia punya tempoh pembesaran dia sama semua. Tak berlaku pengovalan. Itu yang masalahnya. Faham kan? So kalau yang normal dia sepatutnya bila tiba tempoh dia yang folikel ni dalam kilang telur ni dia akan berlaku pengovalan, dia akan ada saiz yang membesar. Tapi bila terlampau banyak, dia padat kan, dia melekat dekat dinding ovari ni, yang ni menyebabkan oleh perkembangan ataupun folikel tu tak membesar. Sebab tu dia susah untuk disenyawakan apa semualah, tak berlaku pengovalan. Jadi okay, betul lah. Jadi bila pembesaran folikel ni tak berlaku kan, dia akan keluar hormon. Hormon ni sains sikit sains. Nanti saya beritahu secara lebih mudah nak faham. Ni saya kena cerita kenapa kesuburan tu tak berlaku kan. Disebabkan folikel tu dia bila dia lebih dalam ovari kilang telur tu, dia tak membesar. Jadi menyebabkan kita punya hormon hormon dipanggil hormon androgen ataupun lebih kepada hormon lelaki lah. Hormon lelaki dia dirembeskan lebih daripada biasa. Dia dalam perempuan dia ada hormon lelaki juga. Jadi hormon lelaki tu dipanggil androgen. Jadi bila androgen ni dia folikel ni tak membesar, dia menyebabkan hormon ni dia dirembeskan, dibiarkan, dicernakan dengan lebih banyak daripada biasa Jadi bila hormon lelaki lebih, jadi itu disebabkan folikel tadi banyak. Itu masalahnya. Bila dia hormon lelaki keluar lebih, iaitu hormon lelaki pada wanita dinamakan testosteron. Testosteron ni hormon pada lelaki dah. Kalau perempuan ni dipanggil estrogen, progesteron. Okey. Jadi bila lebih hormon androgen pada wanita jadi dia menyebabkan lebihan rambut. Lebihan rambut. Kalau kita perhati, kalau perempuan ni nampak macam ada misai kan. Perasan tak? Ada misai, lepas tu bulu dekat muka ada rambut. Lepas tu kadang-kadang dekat dada dia ada rambut kat belakang. Kadang-kadang yang nak macam nak keluar janggut pun, tapi ketara kat misai kita boleh nampak. Tu disebabkan oleh hormon lelaki tu lebih. Kan? Dia punya testosteron hormon tu lebih, disebabkan dia keluar lebih, disebabkan dalam ovari tadi dia punya folikel tu dia tak membesar. Bila dia membesar, hormon lelaki tu dia kurang. Faham kat situ Jadi ni ada kaitan dengan kesuburan, kenapa benda tu tak berlaku, susah nak ambil. Okey. Faham tak setakat ni? Faham tak? Kalau faham bagi like sikit ke, bagi love sikit, sebab benda-benda sains ni susah nak faham ni saya cuma sharing yang dah buat kajian. Saya dah sharing yang buat kajian, bukan kata saya buat sendiri-sendiri sebab saya terpaksa cakap benda ni sebab saya ada testimoni. Yang orang kata dia susah nak melahirkan anak. Kita ada testimoni, beberapa testimoni lah. Jadi takkan saya nak terus bagi tahu buat macam ni. Kurangnya kena ada info, kena ada fakta kenapa benda tu berlaku dan macam mana kita boleh membantu kan. Jadi ini yang disebabkan oleh kesuburan, disebabkan kilang telur tu dia ada folikel tu dia punya saiz sama dan banyak. Sepatutnya folikel ni dia bila ikut dia punya selepas waktu subur dia akan membesar, tapi tak berlaku pengovalan pada ketika tu. Tu yang menyebabkan hormon lelaki tu lebih, testosteron lah. Testosteron hormon lelaki dipanggil hormon androgen Jadi faham Jadi dia akan naik macam bulu-bulu, macam misai, macam dia lebih bulu lah pada orang. Kalau kat lengan dia tengok macam bulu lebat sikit kan. Dia tu hormon. Dia lebih hormon lelaki. Jadi kena faham benda tu Jadi kalau kita dah ada tanda-tanda macam tu menunjukkan kita ada masalah PCOS. PCOS. PCOS ni ialah masalah kesuburan Jadi yang dia kata disebabkan haid tak teratur ke apa semua, inilah punca dia. Inilah punca sebab utama, penyebab dia. Sekejap lagi saya akan beritahu 6 punca kenapa benda tu berlaku. Punca yang menyebabkan masalah ni. Okey. Kalau faham, okey, terima kasih yang like apa semua tu Sebelum pergi jauh lagi, share dulu kan.
So benda ni susah ni kan. Saya pun nak kena study benda ni. Sepatutnya saya tak payah study ni. Pening juga ni. Okey. Kalau dah bulu apa, dah rambut keluar lebih ni, dia ada satu lagi masalah. Biasanya rambut dia senang gugur, perempuan dia senang jadi botak. Ni menunjukkan tanda-tanda menyebabkan dia punya estrogen, iaitu hormon testosteron dia lebih, dirembeskan lebih daripada biasa. Kalau ada rambut gugur, ada macam nak botak kepala, tu menunjukkan tanda-tanda dia kadang-kadang suka dapat anak. Inilah sebab dia. Okey. Dia punya masalah tadi saya sebut PCOS punya masalah. Okey. Apa lagi? Okey, hormon ni juga dia akan menyebabkan masalah apa? Masalah insulin. Insulin yang berlebihan. Jadi insulin yang berlebihan boleh menyebabkan apa? Kita akan rasa macam kelesuan, keletihan. Ini biasa berlaku bila hormon ni dia beri masalah lain pula sebenarnya. Dia akan kita rasa letih. Bila insulin terlampau tinggi, insulin terlampau tinggi, dia akan rasa letih, rasa lesu dan rasa lapar. Okey? Tak berapa dengar? Sudah tak berapa dengar. Macam ni dengar tak? Sebab kamera agak jauh dengan saya ni. Okey, saya dekatkan sikit. Dengar tak? Clear tak? Noah Sikim clear tak? Mungkin line pun kurang cantik juga malam ni. Kalau tak berapa dengar, nanti saya dah beli dah set untuk korang semua. Saya dah beli set untuk webcam, saya dah beli set untuk mic apa semua. Baru order tadi kan. Disebabkan susah, kadang-kadang saya nak letak telefon ni susah kan. Jadi terpaksalah. Yang ni modified. Kalau tengok mesti korang ketawa macam mana saya buat video ni. Okey. Saya ulang balik sikit. Hormon yang kata yang lebih ni kan disebabkan oleh estrogen, dia akan testosteron lah. Hormon lelaki dia akan lebih, dia akan rembes lebih, menyebabkan masalah rambut pada wanita ni kan. Macam misai, macam belakang, kat dada, kat belakang, kat lengan dia akan keluar bulu-bulu roma lebih sikit. Tu menunjukkan dia ada masalah kesuburan, masalah PCOS. Lepas tu pula masalah ni boleh menyebabkan kita punya insulin berlebihan. Insulin berlebihan menyebabkan seseorang tu akan rasa keletihan, kelesuan apa semua kan. Tapi sebelum tu kalau nak perhati, rambut juga akan senang gugur. Rambut senang gugur, senang kebotakan lah. Okey. Masih lagi korang dengar? Ayo. Kalau saya jelas tak macam ni? Kalau macam ni jelas sikit tak? Daripada tadi. Mana lebih jelas? Yang ini ke yang tadi? Okey. Mana lebih jelas? Yang ini lebih jelas ke ataupun yang tadi lebih jelas? Saya rasa ini je yang mampu saya buat kot. Nanti sebab itulah saya nak upgrade. Supaya lighting pun cantik, stand pun cantik. Lepas tu ada mic lagi saya buat nanti. Supaya info tu saya sampai tu senang faham, clear, jelas kan. Nanti saya akan beli whiteboard nanti. Siap lukis lagi. Tak apa, ni untuk sementara. Ini untuk sementara je dulu. Jadi saya minta maaf sebab tu saya cakap page ni baru lagi kan. Page ni baru lagi untuk bagi info. Itu gangguan juga tu. Jadi terima seadanya dulu minta maaf. Harap lebih clear lah dengar. Okey. Bila insulin tu berlebihan dalam badan, kita akan rasa macam kelaparan. Sebab tu perhati tak, perempuan bila dia dah lahir anak, dia cepat gemuk. Perasan tak? Dia cepat, badan cepat naik. Disebabkan hormon ni lah. Jadi kita nak bincang pasal cuka lahir, tapi dia punya efek kenapa benda tu jadi macam tu, ni dapat tahu sekarang. Jadi dia cepat gemuk disebabkan bila insulin lebih, dia selera makan dia lain sikit. Dia ada selera makan. Bila dia ada selera makan, dia makan yang banyak gula lah biasanya kan. Kalau lebih gula memang menyebabkan masalah. Jadi
bila selera makan berlebihan, dia tak boleh nak kawal kan, asyik lapar, dia memang sentiasa lapar. Ni masalahnya, dia akan sentiasa lapar, nak mengunyah aja kerja kan. Jadi tu akan menyebabkan kegemukan, menyebabkan kegemukan. Sebab tu ramai yang gemuk selepas kahwin, disebabkan hormon. Bukan kata suka-suka, disebabkan hormon tu menyebabkan dia lapar, disebabkan insulin tu keluar banyak. Jadi gula dalam darah akan bertambah, gula dalam darah akan bertambah, jadi fungsi insulin tu tidak berlaku. Jadi insulin ni dia fungsi dia, jadi bila terlampau banyak, jadi insulin tu tak dapat dijanakan, tak dapat masuk dalam sel darah untuk ditukar kepada tenaga. Tu masalahnya kan. Jadi dia akan cycle ni akan berterusan, dia akan rasa lapar, sebab tu kegemukan berlaku. Puncanya apa? Puncanya PCOS. PCOS puncanya. Jadi kalau tak dapat dengar nanti cubalah cuba pakai earphone lepas ni share apa semua, guna earphone, insya-Allah boleh dengar sikit lah. Jadi saya akan upgrade ni, minta maaf, saya akan upgrade nantilah. Apa lagi? Sepatutnya bila seseorang tu dah ada punya rasa macam masalah, macam banyak sangat hormon lelaki, macam nak keluar misai kan, rambut keluar banyak tu, testosteron, dia punya hormon lelaki tu keluar lebih. Jadi dia sepatutnya dia kena sedar, dia kena tahu, dia kena jaga pemakanan, kena jaga. Bila tak jaga pemakanan akan menyebabkan kegemukan. Sebab tu ramai yang gemuk selepas kahwin kan. Disebabkan hormon dia tak stabil, dia akan rasa lapar sentiasa. Itu sebab utama. Jadi 50% wanita ni dia tak tahu dia ada masalah PCOS sebenarnya. Ramai tu 50%. Jadi dia tak tahu sebab benda tu berlaku memang tak nampak, tapi daripada sistem yang saya beritahu tadi dia boleh tahulah. So 50% memang dia tak tahu dia ada masalah PCOS. Sebab dia punya ketidakseimbangan hormon estrogen, ketidakseimbangan hormon estrogen dan juga progesteron pada waktu yang sepatutnya persediaan rahim tu untuk menerima penempelan embrio. Jadi itu yang menyebabkan hormon tu tak stabil. Tiba waktu persenyawaan tu dia tak berlaku dengan elok. Dia punya waktu dia tak betul. Bila keadaan rahim tak bersesuaian, kadang-kadang proses implantasi tu tak berlaku dan berlakulah keguguran. Jadi bila timing hormon tak betul apa semua, jadi proses implant tu, persenyawaan tu tak berlaku lah, sebab tu berlaku keguguran kan. Jadi pesakit yang paling awal yang boleh senang untuk dikesat ialah masalah PCOS adalah berumur 15 tahun. 15 tahun dah boleh tahu lah dia ada masalah PCOS. Nak tahu senang je, pergi cek je lah. Pergi cek, memang ada rawatan lah di hospital, boleh cek, boleh tahu. So kena jumpa pakar yang kata pakar kesuburan lah, pakar wanita apa semua ni kan, sakit puan apa semua. Jadi boleh cek sebenarnya kalau kita ada masalah PCOS ataupun tak ada. Jadi inilah punca penyebab disebabkan oleh sukar nak mengandung. Tapi ada 6 punca utama yang sukar hamil. Jadi ini yang biasalah, yang biasa kita tahu. Tapi tadi tu penyebab. Ini yang punca utama. Punca yang pertama ialah yang saya dah cerita tadi, iaitu gangguan telur tadilah. Gangguan telur tu, hormon tu dia tak seimbang dan mengganggu proses ovulasi sehingga menyebabkan telur tu dia tak matang. Jadi bila hormon tak seimbang, memang masalah Jadi dia banyak sebab hormon tak seimbang ni. Kadang-kadang stres dia jadi hormon tak stabil. Perempuan ni dia emosi dia lain sikit jadi dia senang tak balance lah dia punya hormon dia. Sebabkan telur tu jadi tak matang, disebabkan dia akan ganggu proses ovulasi. Jadi berat badan yang tidak ideal juga boleh menyebabkan gangguan hormon. Jadi kalau kata berat badan yang ideal, maksudnya dengan berat, dengan tinggi, kalau tak sesuaian memang hormon pun terganggu. Itu nombor 1. Jadi keseimbangan hormon penting bagi wanita yang ingin merancang untuk hamil. Jadi kalau hormon tu tak seimbang, tak balance, memang tak betul lah dia punya kitaran dia tu. Jadi perlu mengamalkan pemakanan yang sihat lah. Pemakanan yang sihat, lepas tu perlukan diet tambahan, suplemen tambahan.
Jadi untuk bagi hormon tu stabil balik kan. Hormon tu berkaitan dengan period juga kan. Okey. Lepas tu nombor 2, punca utama, tadi gangguan telur dah hormon. Punca kedua ialah saluran falopio tersumbat. Saluran falopio, kalau kita tengok dalam gambar dia kan macam tu kan. Jadi dia punya tiub tu tersumbat. Punca tersumbat ialah disebabkan oleh jangkitan kuman. Biasanya disebabkan oleh jangkitan kuman. Kadang-kadang dia tersumbat dua-dua, kadang-kadang sebahagian, dan kadang-kadang dia memang tersumbat penuh. Itu disebabkan oleh kuman, biasanya kuman. Jadi yang tersumbat tu dia kuman, dia boleh berlaku kandungan luar rahim lah, yang mana janin tu dia menempel pada tiub falopio dan bukannya pada rahim. Jadi disebabkan jangkitan kuman. Sebab itulah saluran falopio tersumbat. Yang ni yang susah nak ambil disebabkan jangkitan kuman. Kuman dari mana? So itu yang nak kena tahu kan. So hujai hospital memang boleh dibuat untuk pastikan benda tu ada masalah tu juga. Itu yang nombor 2. Yang nombor 3, punca utama sukar hamil disebabkan oleh endometriosis. Apa itu endometriosis? Endometriosis dia berlaku, endometriosis ni ialah tisu dari selaput dalam rahim. Endometriosis dia ialah tisu dari selaput dalam rahim. Jadi biasanya dia berkembang lepas tu dia tumbuh di luar rahim. Itu endometriosis. Yang ni adalah antara punca utama yang suka hamil. Jadi dia menyebabkan keradangan setempat. Bila dia tumbuh di luar rahim, dia akan mengalami keradangan setempat yang menyebabkan organ berdekatan dengan perut tu kan, dia akan melekat sesama. Ini masalahnya. Dan menyebabkan kesakitan head. Yang ni dipanggilkan segugut. Segugut disebabkan oleh endometriosis, iaitu tisu daripada selaput dalam rahim tu dia akan menempel dan melekat sesama sendiri, menyebabkan kesakitan masa period tu lah. Yang dipanggil segugut, endometriosis. Ini pun menyebabkan memang menyukarkan untuk hamil. Ini antara faktor dia. Jadi yang bagi like love tu minta tolong share sekali lah. Sebab saya terpaksa fikir benda ni kan, nak cari ilmu ni untuk tuan-tuan puan-puan semualah. So kita nak bantu supaya satu saja, tujuan dia saya nak bagi info sharing ni dan supaya senang nak mengandung. Itu je kan. So yang masalah tu, disebabkan masalah tu kita boleh bantu. Memang boleh bantu. Memang kita dah ada beberapa testimoni yang tu kan. Jadi insya-Allah memang boleh bantu. Jadi itu yang ketiga, endometriosis. Itu 6 punca utama yang sukar hamil, yang nombor 3. Yang nombor 4 ialah antibody menyerang. Macam mana antibody menyerang ni? Yang nombor 4, antibody menyerang. Dia antibody macam ni tau. Tubuh kita ni dia kadang-kadang dia tak dapat kena pasti sel telur dan dari sistem imunisasi. Jadi kadang-kadang tubuh kita ni dia tak dapat dikena pasti sel telurnya, dan sistem imunisasi akan membentuk antibody yang akan menyerap sel telur dan sperma. Kadang-kadang sel yang masuk dalam badan kita, contoh berlaku persenyawaan kan, katakan air mani masuk ke dalam rahim apa semua kan, tak sempat masuk lagi. Tapi antibody kita ni dia tak dapat kena pasti itu ialah benih kan. Jadi dia serang balik. Pertahanan badan dia kuat sangat kan. Kadang-kadang dia tak kenal siapa orang tu, tetamu yang datang. Bila dia serang, dia kebanyakan attack dia attack dia attack sel sperma. Dia akan attack sel sperma disebabkan tak sempat masuk dalam rahim. Jadi dia attack, dia dah serang. Dia punya askar dia kuat sangat kan. Dia polis dia kuat sangat. Kawalan ketat, kena yang orang lain nak masuk kan. Jadi dia dah tahan dah. Dia dah serang balik sebab dia tak kenal benda tu kan. Jadi itu menyebabkan persenyawaan tak dapat. Kawan, yang kelima ialah masalah rahim sepatu. rahim sepatu tak ada. Itu yang lawak tu kan, dari lawak. Jadi masalah rahim. Apa masalah rahim? Masalah rahim ni dia kadang-kadang pernah dengar fibrosis kan. Jadi fibroid ni memang akan mengganggu proses suka hamil. Jadi fibroid ni adalah
ketumbuhan. Fibroid ni ketumbuhan yang sering terjadi kepada wanita. Fibroid. Tapi tak payah risau, fibroid ni dia bukan kanser. Dia bukan kanser, dia sejenis ketumbuhan. Jadi dia terbentuk dari lapisan otot dan tisu penghubung. Dia terbentuk daripada lapisan otot dan tisu penghubung di dalam rahim. Okey. Dia boleh membesar dan boleh menyebabkan kesakitan semasa haid. Jadi fibroid ni antara punca utama juga kenapa sukar hamil. Disebabkan tisu otot dan juga tisu penghubung dalam rahim itulah. Jadi jangan risau untuk menyebabkan kanser, tapi yang itu pun kita boleh bantu. Fibroid ke cyst. Cyst sejenis macam cecair kan. Kalau kata lebih 2 cm dia akan rasa sakit kan. Dia okey juga. Tapi yang tu pun memang kita boleh bantu, insya-Allah. Sebab banyak testimoni yang tu. Sebab itulah kadang-kadang kalau kata disebabkan oleh hormon, kita boleh stabilkan hormon tu balik kan. Lepas tu kadang-kadang disebabkan bakteria. Bakteria pun kita probiotik. Memang kita boleh lawan bakteria tu, boleh elok balik. Lepas tu pula kalau kata disebabkan segugut penempelan apa semua, luka apa semua tu, memang kita ada gambat. Gambat ni untuk luka memang sangat-sangat bagus. Okey. Lepas tu antibody, immune system lah. Yang tu kadang-kadang bergantung lah kan. Kadang-kadang masalah hormon juga, berkaitan dengan hormon juga. Yang tu pun boleh membantu juga. So kalau masalah fibroid cyst tu memang kita boleh bantu, insya-Allah lah, tak ada masalah. Jadi sebab itulah memang kebanyakan dia untuk masalah sukar hamil ni kita boleh bantu sebenarnya. Yang boleh bantu. Jadi nombor 5 kan. Yang nombor terakhir ialah untuk kenapa sukar untuk kehamilan ialah sudah tentu dan memang biasa berlaku yang ini, period tak teratur. Haid tak teratur, period tak teratur, kitaran tak teratur. Jadi ini memang menyebabkan dia tak tahu waktu bila yang sesuai kan. Sebab dia punya kitaran, dia ada waktu-waktu dia yang sesuai. Biasa hari berapa? 16 kan? 15-16 10 ke 16 kan. Jadi tu waktu yang paling baik. Tapi bila tak teratur, tak tahu masa bila yang sepatutnya untuk berlaku persenyawaan tu lah. Jadi iaitu yang menyebabkan susah nak hamil. Jadi biasanya haid yang tak teratur, banyak kes yang kita buat, dia boleh teratur balik, susun balik. Dia ikut dia punya rutin dia balik. Itu memang banyak. Kadang-kadang dia keluar sikit dia boleh keluar normal balik. Jadi salah satu rawatan yang hospital nak buat lah, tapi secara natural kita boleh bantu kan. Bila saya dah cerita benda ni, semestinya memang ada testimoni. Sebenarnya ada banyak testimoni. Cumanya saya tak akan masuk banyak-banyak. Saya akan masuk 1 atau 2 testimoni saja yang berkaitan. Jadi tadi saya dah buat testimoni untuk apa? Tadi saya update apa? Testimoni eczema kan? Eczema dan masalah kulit. Masalah kulit banyak. Memang banyak masalah kulit. Jadi saya akan masuk satu-satu je. Saya tak nak masuk banyak. Nanti tak tahu nak tengok yang mana satu dah. Saya pun pening juga. Sebab saya nak buat satu-satu video ambil masa yang lama Ambil masa yang lama, masa terpaksa saya korbankan Kadang-kadang tak sempat nak keluar pergi jalan-jalan ambil angin sikit. Jadi slow-slow lah kan. Minta maaf. Saya janji, bukan janji, saya punya niat, saya nak update sekurangnya 1 hari satu testimoni kan. 1 hari satu testimoni yang berlainan. Yang ni saya punya hasrat saya lah. Jadi disebabkan 2 hari saya tak upload, memang busy sikit, minta maaf lah. Jadi tadi saya dah update satu so mungkinan malam ni tak sempat saya nak buat video apa semua. Besok lah saya buat. Kalau besok siap, besok saya akan update yang masalah kehamilan ni. Okay. Ada satu testimoni yang dia dah lahirkan anak, tapi yang kedua dia susah sangat nak dapat anak. Susah sangat sampai umur 15 tahun. Daripada yang nombor 1 sulung tu dah besar dah. Memang besar dah. Umur 16 tahun. Jadi dia baru dapat adik yang kedua. Tu salah satu testimoni lah. Yang tu saya akan update nanti. Jadi dia lahir balik anak apa semua normal balik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bila kita tahu punca satu-satu masalah tu kan, senang kita nak buat. Kadang-kadang kita tak tahu punca tak tahu punca sebab apa. Jadi saya dah beritahu punca-punca dia. Jadi kemungkinan kita ada salah satu punca yang situ. Jadi bila punca tu dapat kita bantu,
InsyaAllah akan dapat balik rezeki tu, rezeki anak tu rezeki. Jadi kalau periuk tak teratur, so apa ramuan kita sebenarnya, apa ramuan kita yang tadi saya beritahu ialah kalau ada masalah hormon, so kita bantu hormon. Kalau ada masalah bakteria, kita guna probiotik. Dan ovari, masalah ovari berkaitan dengan head lah, head tak teratur. Dia bila tak teratur ni dia banyak masalah, memang ada masalah. Jadi apa yang kita guna, kita kena guna herba juga, iaitu Mas Cotek. Ini salah satu kita punya produk, salah satu kita punya produk special untuk masalah perempuan. Jadi kalau kita perasan, kalau head tak teratur, dia perempuan senang naik jerawat, betul tak? Sebab tu kalau tengok yang testimoni saya sebelum ni, dia punya head tak teratur, periuk dia sakit, lepas tu memang masalah jerawat. Tu kadang-kadang hormon tak stabil lah. Tu masalah. Jadi bila kita dah bantu hormon tu stabil balik, periuk tu teratur balik, jerawat pun hilang lah. Itulah. Kadang-kadang kita kena tahu ada punya faktor punca kenapa berlaku macam tu. Bila kita dah tahu, senang kita nak bantu. Jadi memang kita guna Mas Cotek. Mas Cotek ni siapa-siapa boleh guna. Cuma yang special kitanya, kalau nanti saya akan review satu-satu produk. Sebab banyak lagi produk, bukan banyak produk, banyak lagi penyakit yang saya tak cerita. Jadi saya tak nak review produk lagi. Saya akan cerita dulu masalah-masalah dan testimoni-testimoni yang berjaya kita bantu. Jadi Mas Cotek ni memang kalau untuk ovari memang the best. Memang ada kajian saintifik dia. Cuma masalahnya tak ada orang nak ketengahkan benda ni. Kajian terlalu banyak. Siapa-siapa boleh buat kajian. Memang Mas Cotek ni salah satu untuk perempuan sangat-sangat bagus. Jadi kita ambil Mas Cotek ni, kita dah ambil daripada kajian pakar-pakar pun semua. Kita fermentasikan Mas Cotek ni. Kita fermentasikan dia sangat power. Jadi tak ada side effect. Memang terbaik untuk masalah seguguk ke, head tak teratur ke, masalah hormon tak stabil dan masalah sukar nak lahirkan anak, memang terbaik lah. Terbaik. Sebab testimoni, minta maaf, memang lain ada gangguan sikit. Saya rasa saya kena cepatkan sikit. Nanti tak dapat, last kali tak dapat apa yang nak saya beritahu. Memang ada tu reconnect dekat sini. Line tak stabil. Jadi video okey tak? Saya harap video okey lah. Video okey, suara okey, boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, masalah juga nanti cakap seorang-seorang pula. Jadi dah share ke belum ni? Rugi tak share. Orang yang kalau share ni boleh orang lain tengok juga kan. Takkan kita je nak anak lebih, orang lain nak juga. Okey. Jadi minta tolong share, like, love itu memberikan saya semangat untuk supaya saya boleh beri lagi info yang bermanfaat. Kalau tak ada sokongan, saya pun nak stop lah juga kan. Kalau ada sokongan, ada like, share apa semua, seronok saya kan. Bila seronok, kita semakin semangat. Okey, gurau. Tapi betul minta share lah kan. Sebab saya tak minta apa-apa pun. Saya nak page ni membesar. Sebab saya dah stop untuk buat tarik orang baru. Sebab bukan stop, saya tak jumpa lagi dia punya costing dia agak mahal sikit. Setiap orang tu, semua yang join page ni, semua orang tu saya bayar. Kalau nak tahu, memang setiap orang tu saya bayar, ada harga dia. Jadi nak tarik seorang-seorang tu yang berkenaan, bukannya benda senang. Jadi bila kita share, kalau dia orang ada masalah tu, dia akan secara sendiri akan join. Memang saya tengah tarik, tapi tak jumpa lagi dia punya harga yang optimize. Kadang-kadang harga tu sangat mahal. Satu orang kadang-kadang cecah RM1 orang nak join, nak join page ni. Jadi sebab line code, mungkinlah orang lain tak ada komplain tu. Okay, no Asikim. No Asikim, dia dah jadi dia fan lah dalam page ni, dan juga dia dah beli produk dalam proses rawatan. InsyaAllah lah, kalau tak apa, nanti WhatsApp saya personal untuk bantu mak tu lah kan. Mak ada masalah stroke kan. Jadi insyaAllah okay. Mungkin line kot, sebab kat sini pun line kurang clear juga
line kurang clear juga. Jadi minta maaf banyak lah. Okey. Apa lagi saya nak beritahu? Masalah so kalau yang kata yang susah nak hamil apa, memang kita ada cara kita, dan biasanya yang utama kita akan guna dinamakan air lah, air pahnisian atau air difermentasi daripada gamat, yang itu dia ada madu, dia ada gamat dan juga ada probiotik. Lepas tu pula dia kena combine dengan Mas Cotek. Mas Cotek tu nama kita punya produk ialah Pro M Cotek. Pro M Cotek. Jadi dia kena combine dua tu yang ada masalah. Ni tak cerita pasal masalah kesuburan lelaki Kalau yang perempuan saya cerita yang perempuan. Kalau lelaki pun ada masalah juga kan. Tapi saya lebih cerita kepada yang masalah utama lah kan. Kalau lelaki ada masalah biasanya ialah dia punya kualiti mati pucuk kan. Mati pucuk lain kes lah. Kalau kualiti lah biasanya kualiti. Jadi dia ada tak salah, bukan kata nak salah ke perempuan, lelaki pun ada masalah. Cuma saya cerita lebih pada perempuan lah, sebab tu yang lebih banyak sebenarnya, lebih banyak berlaku. Okey. Jadi untuk masalah yang tu memang kita boleh bantu. Nanti saya akan buat video testimoni lah untuk masalah yang susah dapat anak ni kan. Ada 2-3 orang kawan saya juga nak cuba, alhamdulillah lah ada hasil kan. Jadi kita kena, bukan kata hari ni kita buat besok jadi, tak ada kan. Biasanya ambil masa sampai 3-4 bulan jugalah, 3-4 bulan nak betul-betul dia punya timing dia cantik kan. Kadang-kadang kalau waktu tu tak betul, dah nak period 2-3 hari nak period, buat pun memang tak lekat dah kan. Jadi waktu tu penting juga. Okey. Saya rasa sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah cakap. Info yang saya sharing ni ialah daripada pakar kesuburan. Itu doktor apa saya ambil daripada Dr. Salini Suhaila Nasir dia pakar kesuburan. Jadi saya rujuk pada dia punya nota lah. Dia punya nota apa semua saya beritahu base pada kepakaran dia. Itu bukan kepakaran saya. Kepakaran saya ialah membantu saja membantu yang menyelesaikan masalah. Cuma info-info saintifik saya tak tahu sangat. Yang ini saya study sebab kalau semua saya nak conquer memang gila lah, memang gila. Sebab tu saya nak ambil satu saja, nak ambil untuk yang gangrene saja, saya tak nak ambil banyak. Tapi disebabkan testimoni kita memang positif jadi rugi sangat kalau saya tak cerita yang masalah-masalah lain. Saya boleh je cerita pasal masalah gangrene, luka-luka, dan insya-Allah saya akan berjaya lebih cepat lagi tapi disebabkan saya fikir juga masalah orang lain, masalah yang dihadapi ramai orang. Jadi saya akan ambil semua dulu. Nanti last minute nanti saya akan cerita pasal gangrene je. Jadi kalau siapa-siapa yang ada masalah gangrene, silalah WhatsApp saya, sebab itu memang kepakaran yang boleh dikatakan 100% boleh sembuh lagi boleh sembuh. Jangan potong lagi jangan potong, sebab memang kita punya testimoni agak banyak berkenaan gangrene. Tapi saya lebih suka saya nak buat yang testimoni yang terbaru daripada orang yang baru semua. Sebab kalau yang lama-lama kadang-kadang ni lain dah lama dah, yang baru tak ada kan. Jadi saya suka update yang baru-baru. Kalau ikutkan memang banyak sangat testimoni lah, banyak sangat. Sampai saya tak terambil pun, saya tak terambil banyak sangat. Jadi insya-Allah saya akan update lagi lah. Besok kalau sempat siap saya akan update pasal yang susah nak ambil. Dia beritahu sendiri dia punya masalah susah nak mengandung, lepas tu dah memang macam-macam dia dah buat cara, memang tak boleh jumpa pakar, jumpa bomo apa semua. Tapi dia tak tahu dia ada masalah period tak stabil, dia ada masalah hormon. Jadi bila yang tu dah bantu, insya-Allah dia boleh, walaupun dah 15 tahun tak mengandung, dia boleh mengandung balik. So memang agak memberasakan jugalah kita punya testimoni. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada tersalah cakap ke salah apa. Memang kesilapan daripada saya sendirilah. Okey, terima kasih banyak. Share, jangan tak share. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.